Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Muhyiddin bakal menangis gara-gara pembalasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman? Wah, ini pasti menarik perhatian ramai. Muhyiddin bakal menangis, Syed Saddiq bangkit balas dendam dengan kebenaran. Ini semua bakal berlaku. Dulu, kamu campak aku ke dalam lumpur fitnah, tapi hari ini aku keluar lebih kuat. Itulah mungkin message paling tajam daripada Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Dan percayalah, Muhyiddin dan mungkin sekutunya bakal berada dalam keadaan paling sukar untuk masa ini. Dendam yang tidak perlu marah cukup dengan kebenaran. Syed Saddiq tidak perlu maki hamun, tidak perlu balas dengan fitnah. Biar sistem mahkamah yang bersuara. Dan keputusannya, beliau dibebaskan dari semua tuduhan. Yang dulu bersorak tengah tengok dia jatuh, kini tunduk malu dalam diam. Saudara, bayangkan, anak muda ini dituduh pecah amanah semasa bersatu berkuasa. Lawan Muhyiddin, keluar parti terus dikenakan pertuduhan. Tapi hari ini, mahkamah bebaskan dia dengan hujah yang telus. Siapa sebenarnya pencatur? Siapa sebenarnya zalim bila pegang kuasa? Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini Transfector for Life. Ini terapi imun, meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya dan secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun daya badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Dengan peningkatan daya imun badan kita yang tinggi dan bijaksana, kita mudah untuk sembuh dan imun badan kita akan melawan semua penyakit dari dalam. Transfector adalah produk yang diperakui oleh seluruh doktor di dunia, bahkan ianya adalah diluluskan KKM dan halal. Bagi mendapatkan produk yang hebat ini, hubungi nombor telefon yang tertera, WhatsApp dengan segera untuk mendapatkan khidmat bantuan daripada kami. Baiklah saudara-saudara sekalian, kini Muhyiddin semakin diterjah dari semua penjuru. Jana Wibawa kini disiasat SPRM. Akaun Bersatu pula sedihnya masih dibekukan. Dan kes parti guna dana ratusan juta kini dalam radar. Lebih menarik, menantu Muhyiddin sampai ke hari ini masih lagi belum kembali ke Malaysia. Adakah beliau takut? Pepatah mengatakan berani kerana benar, takut kerana salah. Dan kini, satu-satunya modal mereka, Syed Saddiq pun sama terlepas, dah terbakar. Muhyiddin sudah hilang semua perisai moral ketika ini. Syed Saddiq sama dengan ikon pembalasan berhema. Dia tak perlu serang peribadi. Syed Saddiq hanya sebut fakta. Saya dituduh kerana menolak untuk ikut jalan salah. Itu saja yang perlu Syed Saddiq katakan. Dan itu cukup untuk bakar ego semua pemimpin PN yang kononnya suci, kononnya berprinsip. Hari ini Syed Saddiq jadi simbol pengampunan rakyat dan kebangkitan generasi baru. Muhyiddin tak mampu lawan arah anak muda lagi. Selama ini, Perikatan Nasional PN kaut undi anak muda dengan sentimen. PH gagal. Madani menekan. Saddiq pun rasuah. Tapi hari ini, budak muda yang mereka buang itu kembali dan berdiri di pentas. Saya lawan, saya tidak bersalah. Dan ribuan anak muda kembali respek kepada Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Kini, politik balas dendam telah memakan diri Perikatan Nasional PN. Dulu mereka hukum Syed Saddiq. Hari ini rakyat hukum persepsi palsu mereka. Siapa boleh lupa, masa PN berkuasa, semua musuh diseret ke mahkamah. Semua kawan diangkat jadi menteri walaupun kosong rekod, bahkan ada yang dianggap makan gaji buta, menteri yang tidak berfungsi, tidak berguna. Kini satu demi satu musuh dibebaskan. Kebenaran muncul dari celah runtuhan fitnah. Muhyiddin kini bakal hilang waktu.
kehilangan waktu dan moral politik. Syed Saddiq bukan hanya bebas, dia boleh kembali ke parlimen dengan lebih lantang. Rapat semula dengan pengundi muda. Bantu Pakatan Harapan hadapi PRU akan datang. Kini boleh dedah lebih banyak dosa lama dalam parti bersatu. Itu yang buat PN panik. Dia tak mati politik. Dia kembali hidup lebih kuat. Ini sebagai penutup berbisa untuk anda semua. Muhyiddin boleh diam, PN boleh senyap. Tapi satu dunia tahu ini bukan kemenangan Saddiq semata-mata. Ini tamparan pedih kepada semua pencatur politik yang fikir kuasa boleh menutup kebenaran. Akhir kata, Muhyiddin mungkin tak menangis di depan kamera, tapi percayalah hati dia dah mula koyak. Saddiq tak cari dendam, dia hanya tunjuk siapa yang sebenarnya berjuang demi prinsip. Like, subscribe dan komen dengan tanda pagar, balas dengan kebenaran. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman, satu malapetaka untuk Perikatan Nasional, tetapi hadiah besar untuk Kerajaan Madani. Bagaimana itu berlaku? Anda wajib ikuti ulasan ini sebab kita akan coba merungkai bagaimana pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman, satu malapetaka untuk Perikatan Nasional, tetapi hadiah besar untuk Kerajaan Madani, khususnya Anwar Ibrahim. Baik, ulasan ini pasti padu, yang Anda tunggu-tunggu. Apa kelebihan yang diperoleh Kerajaan Madani selepas Syed Saddiq dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi? Ini jangkaan kita. Syed Saddiq Syed Abdurrahman dibebaskan merupakan hadiah moral untuk Kerajaan Madani. Ini adalah bukti ketulusan institusi kehakiman. Selama ini ada menuduh kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim campur tangan di mahkamah. Tapi kini terbukti Anwar Ibrahim langsung tidak ada peranan, tidak campur tangan di mahkamah. Lihat saja keputusan-keputusan terkini di mahkamah. Pasti mengejutkan Anda semua. Pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman bukti ketulusan institusi kehakiman. Pembebasan Syed Saddiq di bawah pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim menunjukkan bahawa Kerajaan Madani tidak campur tangan dalam sistem kehakiman. Ini kerana mahkamah telah membuat keputusan secara bebas. Tidak ada tekanan dari kerajaan untuk mengekalkan pertuduhan. Ini kini menangkis tuduhan kononnya Anwar Ibrahim menggunakan undang-undang untuk menekan musuh politik. Kesan positifnya sebenarnya untuk rakyat ialah rakyat makin yakin bahawa rule of law benar-benar dipraktikkan. Sebelum kita teruskan, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Ianya mempunyai kekuatan sehingga 400% meningkatkan daya imun badan kita. Sesiapa yang berminat mau mendapatkannya boleh menghubungi nombor telefon yang tertera. Secara umum dan ringkasnya, kita sukar sembuh daripada penyakit, kita kena masalah kesihatan kerana imun badan kita yang lemah. Dengan kelemahan daya imun badan kita dan juga imun badan yang menjadi bodoh disebabkan oleh faktor-faktor yang pelbagai, kita sukar untuk melawan penyakit dari dalam. Tapi dengan adanya terapi imun transfer factor for life ini, ia membantu meningkatkan daya imun badan kita untuk kuat bijaksana melawan penyakit daripada dalam. Jadi, saudara, produk ini lulus KKM. Produk ini diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan paling penting ada sijil halal. Dapatkannya sekarang kerana masa selalunya tidak akan menanti dan menunggu kita. Ambil peluang untuk mencari ikhtiar bagi kesembuhan dan juga kesihatan kita semua. Baiklah saudara-saudara sekalian, apalagikah kebaikan yang diterima oleh Kerajaan Madani dengan pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman? Ini kini menutup mulut Perikatan Nasional yang asik menuduh. Selama ini, Perikatan Nasional selalu menuduh. Bahkan, Perikatan Nasional
seringkali sinonim dengan kes-kes fitnah. Sudah banyak kes yang dimenangi oleh pihak tertentu yang menyebabkan Perikatan Nasional dicop sebagai suka memfitnah. Antaranya pemimpin-pemimpin daripada parti tertentu. Kerajaan hanya bersihkan orang mereka sendiri, tekan musuh. Itu antara naratif yang selalu dimainkan oleh Perikatan Nasional, khususnya walau di TikTok. Tapi sekarang, pemimpin pembangkang dibebaskan semasa era Madani. Ini bukti keadilan tidak berat sebelah. Siapa tidak bersalah akan dibebaskan, tidak kira parti apa. Untuk makluman Anda semua, Syed Saddiq Syed Abdurrahman kini berdiri atau duduk di bahagian pembangkang. Walaupun beliau mesra kerajaan. Beliau satu-satunya yang begitu segera cepat menguruskan permohonan untuk mendapatkan peruntukan parlimen, khususnya di kawasan beliau. Dan oleh kerana beliau merupakan duduk di kerusi bahagian pembangkang, tapi beliau tetap dibebaskan oleh mahkamah. Ini bukti bahawa keadilan tidak berat sebelah. Ketiga, ini juga telah mengembalikan kepercayaan golongan muda. Syed Saddiq Syed Abdurrahman adalah simbol anak muda. Bila dia dibebaskan, generasi muda kembali rasa percaya kepada sistem negara, termasuklah polis, SPRM, mahkamah dan kerajaan sendiri. Ini penting untuk kerajaan Madani kerana undi muda ialah kunci PRU akan datang. Ini akan meredahkan tekanan politik dan persepsi kejam. Pembebasan ini menangkis persepsi bahawa kerajaan sedang memburu pembangkang. Anwar tak perlu pertahankan diri lagi. Dia boleh berkata, bukti jelas, saya tak tekan pembangkang, termasuk Syed Saddiq. Syed Saddiq bebas, itu kuasa mahkamah. Ibarat bonus moral campur reputasi untuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Yang kelima, ini akan melemahkan fitnah Perikatan Nasional secara terbalik. Ini ironinya. Perikatan Nasional selama ini menggunakan Syed Saddiq sebagai simbol penyokong DAP yang rasuah. Kini dia dibebaskan. Jadi Perikatan Nasional kena ubah naratif dan terus terkantoi menipu. Dalam politik, bila satu fitnah terbongkar, fitnah lain turut mula diragui rakyat. Kemenangan moral untuk kerajaan. Keenam, menonjolkan kesatuan antara prinsip dan perpaduan. Kerajaan Madani selalu laung prinsip tiada siapa di atas undang-undang. Kita tak gentar kebenaran. Bila Syed Saddiq dibebaskan, itu ialah bukti nyata bahawa prinsip ini bukan sekadar slogan tapi realiti pentadbiran. Ketujuh, ini membuka jalan untuk kerjasama strategik. Walaupun Syed Saddiq kini bukan sebahagian daripada kerajaan, beliau duduk di kawasan pembangkang, tetapi Syed Saddiq Syed Abdurrahman adalah mesra kerajaan. Namun demikian, pembebasan ini membuka ruang untuk beliau berdialog semula secara matang dengan blok pro-reformasi. Mungkin tidak serta-merta, tapi dari sudut politik, pintu itu kini tidak terkunci. Kesimpulannya, kerajaan Madani untung besar dalam diam, kerana tak campur urusan mahkamah, tak cipta naratif palsu. Tapi hasilnya, kerajaan dilihat matang, adil dan berintegriti. Musuh kini panik, rakyat mula percaya. Pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman bukan saja menyelamatkan seorang individu, tapi membina semula keyakinan rakyat terhadap sistem yang adil di bawah Madani. Jadi jika anda suka dengan ulasan ini, sila tinggalkan komen anda. Tolong tulis dengan tanda pagar, kami benci fitnah atau kami benci dendam politik. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ada orang bertanya, Syed Saddiq bangkit, apa jadi dengan Perikatan Nasional dan bersatu serta Muhyiddin Yassin? Ini jawapan yang mungkin anda tak nanti-nantikan, ulasan yang mungkin anda tunggu-tunggu. Syed Saddiq Syed Abdurrahman bangkit, Perikatan Nasional semakin lemah,
Siapa sebenarnya yang kantoi dan hilang moral? Saudara, yang difitnah akhirnya menang. Yang menuduh makin hilang arah. Pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman bukan sekadar kemenangan peribadi. Tapi ini satu isyarat besar bahawa Perikatan Nasional kini semakin kehilangan kekuatan moral dan kepercayaan rakyat. Siapa sebenarnya Syed Saddiq Syed Abdurrahman? Beliau ialah bekas menteri termuda di Malaysia, bekas ketua Armada Bersatu, dan pemimpin muda yang berani keluar dari Perikatan Nasional selepas merasa bahawa prinsipnya dikhianati. Tapi sejak dia keluar Perikatan Nasional, PN melancarkan serangan demi serangan dengan satu tujuan, musnahkan imej Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Namun, usaha itu kini telah gagal dan musnah ranap begitu saja. Sebelum saya teruskan, dengarkan baik-baik. Saya nak kongsikan dengan anda semua, ini Transfer Factor for Life, ini ialah terapi imun yang membantu meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit, kita sukar sembuh daripada penyakit, dan kita tak dapat melawan penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita boleh jadi sembuh kuat melawan daripada dalam. Imun badan kita yang akan melawan para penyakit kuman, virus yang ada dalam tubuh badan kita. Itu sebabnya Transfer Factor for Life ini jadi dikejar-kejar oleh orang untuk mencari penyelesaian kepada masalah kesihatan mereka. Sila dapatkan produk ini di nombor yang tertera. Produk ini lulus KKM, ada sijil halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Ingat, Transfer Factor ini bukan ubat, tapi ia adalah jawapan kepada masalah kesihatan anda. Bagi mereka yang sudah bosan, sudah boring dengan masalah kesihatan, ini masanya untuk anda bertindak. Ikhtiar anda adalah jawapan kepada doa-doa anda. Jangan hanya berdoa tapi tidak membuat sesuatu. Ikhtiarlah sesuatu. Ini ikhtiar anda. Dapatkan Transfer Factor for Life ini. Baiklah, saudara. Tuduhan pecah amanah dan wang haram. Tapi kenapa sekarang Syed Saddiq Syed Abdurrahman bebas? Baik. Syed Saddiq dituduh semasa Perikatan Nasional berkuasa. Ramai percaya kes itu dibina secara terancang untuk menjadikan dia simbol kegagalan anak muda. Tapi mahkamah hari ini mengatakan bahawa tidak ada bukti kukuh Syed Saddiq Syed Abdurrahman didapati tidak bersalah. Mahkamah Rayuan melepaskan Syed Saddiq daripada semua tuduhan dan semua hukuman. Ini satu tamparan hebat kepada mereka yang dulu bersorak atas kejatuhan beliau. Perikatan Nasional kini hilang satu-satunya naratif besar. Perikatan Nasional suka label orang rasuah, liberal, pro-Yahudi, kaki songlap. Tapi hari ini, rakyat tanya balik. Kalau Syed Saddiq pun bebas daripada semua tuduhan, siapa yang sebenarnya kaki fitnah? Saudara, simbol anak muda lawan sistem lapuk, itulah Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Syed Saddiq bukan hanya bebas, dia bangkit sebagai simbol generasi baru yang ditindas, tetapi tidak tunduk. Sementara itu, Perikatan Nasional masih bergantung kepada tokoh lama yang kini makin ketandusan modal, tidak mampu lagi membawa gelombang dulu. Muhyiddin Yassin kini sedang disiasat terkait dengan Jana Wibawa. Bahkan menantu Muhyiddin sampai ke hari ini masih belum pulang ke Malaysia. Ada yang bertanya, bagaimana nak percaya Muhyiddin jadi Perdana Menteri jika menantu sendiri pun masih gagal pulang ke Malaysia? Hadi Awang yang terus main isu perkauman, bersatu yang pecah belah. Rakyat semakin jelas. Perikatan Nasional tiada masa depan. Mereka hanya tahu main sentimen, bukan dasar. Syed Saddiq bangkit
runtuhnya strategi, sumpah laknat politik. Dulu setiap kali lawan mereka dimalukan, PN akan bersorak. Lihat mereka terima balasan. Tapi kini karma datang semula. Syed Saddiq dibebaskan, pemimpin bersatu pula mula diheret ke mahkamah. Muhyiddin diheret karena jana wibawa. Ketua bahagian bersatu didakwa rasuah. Akaun bersatu kini masih dibelenggu SPRM. Apakah Perikatan Nasional masih boleh dakwa mereka bersih? Tidak lagi itu jawabannya. Rakyat sudah nampak polanya. Bila lawan kuat difitnah. Bila mereka kalah buat persepsi konon dizalimi. Tapi bila kuasa di tangan, mereka sendiri gagal urus negara. Pembebasan Syed Saddiq telah meruntuhkan imej suci yang PN bina selama ini. Anak muda akan kembali percaya. Ini penting, bro. Golongan belia sebelum ini ragu, bimbang, semua pemimpin sama. Tapi bila Syed Saddiq bebas dan lawan balik dengan hujah, dia jadi simbol harapan baru. Anak muda takkan mudah percaya dengan tok lebay politik yang kerja dia cuma melabel dan menghasut. Kini Perikatan Nasional terperangkap dalam fitnah sendiri. Rakyat sudah semakin celik. Mereka tahu yang main isu kaum Perikatan Nasional, yang sebarkan video edit Perikatan Nasional, yang dakwa musuh tapi sekarang kena dakwa balik Perikatan Nasional juga. Kini Syed Saddiq bebas. Rakyat lihat siapa benar-benar teraniaya. Kesan jangka panjang, Perikatan Nasional kehilangan arah. MCA mungkin akan keluar kerajaan. Mereka sambut. Syed Saddiq bebas, mahkamah, Perikatan Nasional panik. Muhyiddin goyang, mereka diam. Tak ada hala tuju, hanya main isu lapuk. Hanya main isu-isu murahan dan picisan saja. Piario akan datang, Perikatan Nasional mungkin tinggal kenangan. Hari ini Syed Saddiq dibebaskan. Tapi yang paling penting, fitnah dikalahkan oleh kebenaran. Dan itu akan terus menghantui Perikatan Nasional selamanya. Akhir kata, kalau kau percaya bahwa politik Malaysia perlu pemimpin yang jujur, bukan tukang fitnah dan perusak negara, tekan like, subscribe, dan komen. Lawan sistem bukan fitnah. Jadi saudara, teruskan menyokong channel Nazilin Unity. Kita jumpa lagi. Bye-bye.